Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Madani, salam perpaduan, salam harapan, salam sejahtera, salam Abang Din. Ini dulu rakan kita satu ni. Terima kasih banyak. Saya sekarang ni duduk relax sekejap sementara nak cuci kereta. On the way nak pergi ke Shah Alam. Esok jangan lupa dari Pak Long. Waalaikumsalam katanya. Cik Sazali lama tak bantai wala on. Aduh ya, bergigi pula rasanya lama tak bantai wala on katanya. Okey, pertamanya saya ingatkan tentang esok ada kongres khas Parti Keadilan di Stadium Melawati Shah Alam esok pagi ya. Nizam Shah, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. User, selamat pagi bang. Iwan Lok, selam hati-hati di jalan raya Abang Din. Hati-hati insyaAllah. Doakan. Saya nak bergerak ke Shah Alam dia untuk memang bising lah ni. Encik Sazili kata bising dekat luar sana. Awak tengah cuci kereta saya parking cuci kereta sekejap. Jadi nak tunggu lama kan. Ada 2 biji ke 3 biji kereta baris depan tu. Nak tunggu lama, jadi kita sembang sikit lah ya. Okey. Saya nak promosi untuk kongres besok, iaitu di Stadium Melawati Shah Alam, kongres khas Parti Keadilan Rakyat ya. Jadi bagi perwakilan semestinya diwajibkan untuk hadir. Jadi kita menyerulah perwakilan di setiap cabang untuk mereka menunaikan kewajipan mereka sebagai perwakilan yang telah diberi mandat oleh ahli-ahli cabang supaya mereka dapat hadir. Apa lagi ni? Aduh, kejap. Buat saja ke lo dalam bang? Wah. Buat saja, baik bang. Sibuk betul lah Bangla tu. Luar ke dalam kan. Orang kata luar lah kan. Salah betul Bangla ni. Pandu cermat, jiwa selamat. Ini yang Yahya Perlis. Terima kasih kepada Yahya. Nizam Shah berkongsi live. Okay, saya pernah share lah. Ini saya memang kosong lah ni ya. Kejap. Jadi besok pagi saya menyuruh kepada anda, tidak terlewat lagi bagi anda yang berada di luar Lembah Kelang, terutamanya boleh bergerak ya. Awal esok atau pagi hari ini, saya bergerak hari ini untuk tidak mahu terkejar-kejar. Jadi insyaAllah kita berjumpa di Stadium Melawati Shah Alam. Dan kepada mereka yang yang berada di sekitar Lembah Kelang, terutamanya Kuala Lumpur, Selangor ya. Jadi kehadiran anda amat-amat diperlukan kerana anda berada di kawasan yang paling berhampiran dengan Shah Alam. Jadi kalau anda berada dengan Shah Alam tu, kalau tak datang ya di Kuala Lumpur, Selangor, malulah dengan kawan kita yang datang daripada Terengganu, Kelantan ya, Sabah dan Sarawak juga difahamkan akan datang esok kongres khas. Jadi jangan memalukan orang Selangor terutamanya. Apatah lagi Selangor kita dah perintah ya. Pakatan Harapan mentadbir di Selangor dan juga bersama dengan kerajaan perbadanan hari ini. Jadi kepada ahli-ahli keadilan dan juga para penyokong Parti Keadilan, dijemputlah hadir ya. Kalau anda sebagai perwakilan, maka sebagai perwakilan lah. Tapi kalau hadir sebagai pemerhati lah. Dan difahamkan bahawa yang tidak ada keahlian tetapi pro kepada keadilan juga dijemput untuk mendengar pertama sekali mandat oleh Presiden Keadilan yang jejulung kalinya. Alah, sibuk betul lah dia ni. Ayah sikong bawa? Tak payah. Biasa. Selekon mahal. Kau tahu tak? Sibuk nak selekon tayar aku. Dah lah kos sara hidup sekarang. Kan? Tayar dah lah tayar. Tayar buruk lah. Nak selekon buang masa je lah. Kacau daun lah dia orang ni. Kan? Okay. Saya faham sekarang ni orang sibuk persiapan untuk anak masuk sekolah. Jadi mungkin orang tidak berkesempatan lah. Jadi mereka yang rasa boleh melapangkan ruang, kalau tak dapat datang pagi, datang petang. Petang juga ada ya. Petang juga ada sehingga petang. Ya, ucapan dasar mungkin pagi dari Presiden, kemudian penggulungan oleh Presiden juga di waktu petang. Jadi yang paling pentingnya kita mendengar amanat Presiden lah. Sebab ini jurung kali pertamanya selepas dia menjadi Perdana Menteri. Inilah kongres pertama Parti Keadilan Rakyat ya. Jadi kita banyaklah benda yang kita mungkin boleh dengar amanat daripada Presiden, apa yang dia maklumkan setakat ini ya tentang kerajaan kita. Jadi rugilah kalau tak pergi ya. Saya ni pernah di Kuantan ni, datang ni jauh ni ya. Kejar masa. Jadi anda yang di Selangor, di Shah Alam, di Kuala Lumpur, kalau tak pergi tak tahulah kan.
Mungkin ada yang kata tak payah pergilah, kita dah kerajaan dah sekarang ni kan. Tak boleh saudara. Ya, roh dan semangat itu dipertahankan. Walaupun jadi kerajaan, sepatutnya kita lagi bersemangat ya untuk kita merayakan atau meraihkan. Ya, kerana perjuangan itu tak mudah, puluhan tahun makan masanya. Jadi kalau kita dah menang, jangan kita abaikan. Ya, supaya kita hadir, memberikan sokongan, dukungan kepada kawan-kawan kita yang terpilih memegang jawatan sekarang ini. Ya, ada antara kawan-kawan kita yang terpilih memegang jawatan bila kita jadi kerajaan. Kita ucapkan tahniah kepada mereka, selamat bertugas kita ucapkan kepada mereka. Ya, rezeki mereka dapat setelah kita berjuang begitu lama. Jadi kita raihkanlah teman-teman kita. Apatah lagi menteri-menteri. Mereka punya amanat yang besar. Ya, amanat yang besar sebagai menteri. Mereka lah yang akan menentukan sama ada dasar kerajaan ini boleh dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ya, kalau kerajaan ini dilihat gagal oleh rakyat, maka mereka lah yang bertanggungjawab. Daripada menteri sampai kepada menteri-menteri. Mereka yang bertanggungjawab. Jangan salahkan rakyat. Ya. Kami dah berikan pengorbanan kami, tenaga, masa. Sibuk betul lah dia orang ni. Apa lagi kau ni? Aku tengah live ni. Oh, live pula. Apa? Aku tengah live kat ni. Live pun kau. Sebelah kamera nampak ni. Mana? RM1? Bila? RM1? Tak tahu ah? Tak ada cuci kereta menu Rahmah? Oh, ada sekarang dah baru. Pekerja baru. Kau ni cuci kereta menu Rahmah lah. Dah Betul. Cuci luar je RM9 sekarang ni. Aku siap minta menu Rahmah lagi cuci kereta. Kan? Tapi tak apalah, mahal-mahal. Kita bagi kat dia untuk dia bekerja. Bukan bagi rasuah kat dia. Nah. Aku tak check ni, okey aku buat ni. Kau meniaga tak kata ada kecil. Alah. Mana ada? Tak ada. Tunjuk sikit muka budak ni. Tak ada. Hutang boleh hutang. Apa kita tengok kalau ada. Tu okey. Okey, cukup tak? Ya, saja ni. Nak lebih ingat. Tak ada kecil ni. Jalan semua 1,000, 2,000 ni. 3 4 3 4 5 6 Cukup. 8 9 Lebih sikit. Macam apa? Okey, thank you. Lebih. Dah sekali. Dah, okey. Dah sekali. Kau Myanmar ke Bangla? Myanmar? Myanmar? Ya. Ke Rohingya? Ada permit? Ada. Ada? Aku polis ni, aku check kali. Ada tak apa. Thank you. Okey, ganggu ya. Dia ni ganggu lah. Aku ingatkan lama lagi tadi. Okey, thank you. Okey, begitulah. Ya, pertama sekali saya nak menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai ke Kongres Khas Parti Keadilan Rakyat. Ucapan dan juga amanat Presiden yang pertama selepas kita untuk kerajaan perpaduan. Tentunya banyak yang Presiden boleh kongsikan ya untuk kita semua, untuk menjadi pedoman kepada kita semua. Jadi jangan bikin malu dengan saya, saudara. Ya, saya mari daripada jauh. Saya boleh datang. Ya, anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga di Shah Alam. Kalau tak boleh datang, saya tak tahulah. Ya, tak tahulah. Lebih baik anda bunuh diri saja. Okey, saya sebenarnya malas nak berhenti. Ya, sebab nak sembang kejap je lah. Saya nak merayu dan juga nak mempromosikan ya, kepada anda semua. Sebab kita tengok promosi pun agak slow juga ni ya. Dalam grup WhatsApp je saya tengok yang ada. Walaupun TV, media kita pegang, tetapi kita nak promosi program parti kita pun jadi satu masalah, saudara. Sebab tu saya nak pesan dengan menteri. Ya. Saya nak pesan dengan menteri, dah jadi kerajaan ni jangan cuba kita nak jadi kerajaan malaikat. Ya. Kerap kali saya sebut. Jangan jadi kerajaan malaikat. Sekurang-kurangnya kita tidak menjadi kerajaan iblis dan syaitan pun kita dah rasa amat bersyukur kan. Kalau jadi kerajaan malaikat, ini jadi dah setiap hari fitnah ya, merata-rata kepada pimpinan kita sebab kita tidak ambil tindakan. Dalam media sosial fitnah ni dah jadi macam sarapan pagi dan makan tengah hari dan menu malam. Ada je fitnah. Ya, dilontarkan sampai ke dalam parlimen, saudara. Tahap fitnah ni, ya, pembohongan ni sampai level dia ke dalam parlimen. Baru-baru ni berapa banyak ahli parlimen yang kantoi. Ya.
Last sekali kena sergah dekat speaker, barulah nak tarik balik kan. Tapi fitnah telah pun berlaku. Fitnah telah pun berlaku, walaupun mereka telah memohon maaf, tapi fitnah tetap berlaku dan telah ada yang terpedaya, kampung-kampung yang terpedaya. Jadi itulah sebabnya saya katakan inilah yang cuba nak dibangunkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan Madani supaya semuanya lebih bertanggungjawab. Hello polis, saya tak pakai tali pinggang geledah. Pakailah bawah kamera ni, tak nampak ke? Ni tunjuk ni. Nampak tu? Okey, sekarang ni saya parking sekejap dekat stesen minyak ni, nak isi minyak kejap. Yang kedua, dalam TikTok ni memang tidak boleh drive sebenarnya. Sekejap lagi TikTok akan bagi warning. Tengah memandu, tak boleh live dalam TikTok. Okey, sekali lagi saya nak ulang macam saya sebut tadi. Sekali lagi saya menyeru kepada kerajaan supaya kita jangan cuba nak nunjuk bahawa kita ni kerajaan malaikat baik. Kau cakap dah apa pun tak kisah, biasalah fitnah ni, biasalah main sentimen perkauman. Alah, tak apa dah, biasa dah 10 tahun kita main sentimen perkauman, biarlah perhimpunan wanita dituduh sebagai perhimpunan LGBT. Tak apalah, biasalah, tahun lepas pun ada perhimpunan macam ni, tak ada masalah pun, tak hancur pun negara. Kemudian kerajaan membenarkan tayangan tega terbang. Biasa dah tuduhan tu. Biarlah dia nak tuduh. Yang penting rakyat tahu. Ini yang kita nak jadi kerajaan malaikat ni, yang saya maksudkan. Jadi jangan nak jadi kerajaan malaikat sangat. 22 bulan yang lalu banyak ngajar kepada kita bahawa dalam politik ini kita kena layan pelanggan kita dengan cara dan kaedah yang sesuai. Kalau mereka berakhlak, kita kena 10 kali berakhlak daripada mereka. Kalau mereka berdepan dengan mereka yang macam iblis dan syaitan, kita jangan jadi iblis dan syaitan, tetapi sekurang-kurangnya kita menjadi seperti Khalifah Omar Al-Khattab. Garang, bengis, tetapi sesuai dengan kehendak dan kaedah Islam. Dia dalam Islam ni bukan semua benda yang lembut. Dia ada dia punya uslub, orang panggil. Uslub ni pendekatan bil hikmah, dengan hikmah. Tetapi tengok dengan siapa kita berdepan. Kalau kita berdepan dengan perompak, penyakau, penyamun, yang duduk kata ke Anwar Ibrahim, kata dekat parti Anwar Ibrahim tu sakau, sedangkan dalam parti dia pun ada duit sakau. Jadi orang macam ni kena berdepan dengan mereka dengan secara agak keras sedikit. Sebab orang macam Muhyiddin ni tak boleh hantar orang lembut, saudara. Tak boleh hantar Azwan Ali ke, tak boleh lah. Hantar Sajat ke, tak boleh. Dia kena hantar orang yang sesuai dengan watak dia. Kita tengok watak dia macam mana. Dengarlah ucapan dia. Apabila dia dah tertekan, apabila kes dia telah didakwa, terdapat juga kawan baik dia telah didakwa, pimpinan parti dia telah didakwa, sekarang ni disebut-sebut sebagai keluarga dia pun kemungkinan akan dipanggil. Dia mempunyai tekanan yang luar biasa. Tidak seperti masa dia ada kuasa dulu. Dia ada kuasa dulu, saudara. Macam imam besar dia. Dengan lembutnya, akhlak dia. Setiap pagi dia berdoa. Pagi-pagi kita dengar kat radio, kat TV, adalah doa Muhyiddin dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Tapi tak apalah, bagi orang Melayu, nampak je pemimpin baca doa, ini bagus, inilah Islam. Dia boleh baca doa. Muhyiddin ni Abah kita pagi-pagi lagi baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bahasa Arab lah. Lepas tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, bahasa Arab. Last sekali, ya Allah ya Tuhanku, berilah kesejahteraan kepada negara kita. Bahasa Melayu sampailah habis. Bila jumpa nak bercakap je, apa khabar semua? Style Muhyiddin. Dia tanya khabar. Walaupun dia tahu waktu itu rakyat 200-300 orang mati kerana COVID. Kerana kegagalan dia menangani COVID, rakyat mati 200-300 orang satu hari. Tak termasuk lagi yang bunuh diri. Yang hilang pekerjaan, hotel ditutup, kilang ditutup. Lockdown. Tapi dia masih lagi bertanya kepada rakyat, apa khabar semua? Tak ada duit ke? Tak ada duit? Tak apa. Saya sebagai Perdana Menteri benarkan kamu keluar dari PSP. Inilah pemimpin Abah. Dia tanya khabar. Bila rakyat kata susah yang berhormat, kami susah nak makan ni.
Tak apa, angkat bendera putih. Nanti orang akan hantar bantuan. Dia kata. Ya amat, masih lagi susah. Oh, masih susah lagi ke? Oh, dah angkat bendera putih pun masih susah? Tak apa, saya benarkan kamu keluar dari tabung kamu. Lestari. Citra. Dah langgar. Orang berebut-rebut. Berebut-rebut nak keluar dari KSP. Slow-slow je dia jumpa toke-toke. Bagi projek. Kamu ambil projek ni. Ni projek sempena dengan COVID. Berapa bilion? 1 bilion ke 3 bilion. Ambil. Tapi 3%, 5% jangan lupa. Masuk tabung parti Ana. Masuk tabung parti dia, saudara. Rakyat tahu tak? Rakyat tak tahu. Sebab dah lockdown. Pemimpin lain tahu tak? Pemimpin parti lain tak tahu, saudara. Pasal parlimen ditutup. Tak boleh nak bahas. Keluar 600 juta ke 600 bilion ke, 1 trilion pun keluar pun, pemimpin parti lain tak tahu. Sebab parlimen ditutup. Dia cerdik, dari segitu dia cerdik. Sebelum kita sakau, kita tentukan bahawa parlimen kita tutup dulu. Kan? Tentukan parlimen kita tutup dulu. Kemudian kita nak bagi rakyat jangan nampak sangat apa yang kita buat. Kita keluarkan KBSP supaya mereka sibuk beratur berbaris di pejabat KBSP. Berbaris di pejabat kedai emas. Di kedai emas. Berbaris di tempat-tempat kedai pedabut. Bila dapat KBSP macam-macam lah. Ada yang guna dengan betul, ada yang guna dengan tak betul. Dalam keadaan rakyat tengah sibuk membelanjakan duit KBSP itu, dia pun sibuk mengagih-agihkan projek. Wan Jana Wibawa. Wan Jana Wibawa. Bukan Wan Jan. Wan Jana Wibawa. Berebut-rebut. Ini projek Bumi Putra. Jana Wibawa saya Abah wujudkan untuk membantu Bumi Putra yang susah orang Melayu Islam. Tiba-tiba masuk mahkamah, ada juga apek yang terlibat kat situ. Bumi Putra mana? Tidakkah para penyokong Perikatan Nasional, terutamanya walaun-walaun ini, terasa tertipu? Takkanlah taksub kepada pemimpin atau parti sehingga diri kita, bangsa kita, kaum kita, agama kita mudah-mudah ditipu oleh orang politik macam itu. Kamu dah kerah hari-hari sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini dia duk hasut rakyat. Dalam parlimen semalam pun masih lagi bercakap. Lebay. Dia perli Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tidak macam abah kau dulu ai Lestari, ai Citra semua. Anwar Ibrahim ai cagaran, dia kata. Begitu sekali Anwar kalau boleh tak nak bagi langsung orang keluar akun di simpanan. Begitu sekali. Orang nak kutuk-kutuk lah macam mana pun. Tapi itulah. Apabila gabungan dua parti yang tak ada idea langsung untuk membantu rakyat, yang mereka tahu keluarkan duit korang. Macam ayah tidak bertanggungjawab. Ayah tidak bertanggungjawab. Apa yang dia tahu bila anak susah sikit, kau keluarkan duit simpanan tabung gajah kau tu. Pecahkan tabung gajah. Tak bertanggungjawab lah. Kan? Tak ada langsung nak fikir macam mana keadaan selain daripada meneruskan simpanan anak-anak untuk masa depan mereka. Ada walaun yang berhujah, buat apa nak simpan? Anwar sibuk kata nak simpanan hari tua lah. Macamlah kita tahu umur kita sampai bila. Nak tunggu umur 55 tahun. Belum tentu lagi umur 55 tahun. Sebab tu duit tu kena keluar sekarang. Muhyiddin pun kata, rakyat nak KBSP. Hai Citra, kata Muhyiddin. Dia hasut rakyat. Dia suruh rakyat keluarkan duit. Sebab apa, saudara? Sebab dia tidak ada kesan pada diri dia. Korang dah tua besok, bila duit simpanan dah tak ada, korang pandai carilah. Tak cukup makan, duduk rumah kebajikan orang tua. Rumah orang tua. Muhyiddin waktu itu pencen, saudara. Kalau dia tidak masuk Sungai Buloh, dia akan menerima pencen pada menteri, pencen ahli parlimen, pencen. Dia senang lenang. Dia akan duduk relax, tersandar macam Pak Allah sekarang kan. Pak Allah bekas timbalan Perdana Menteri kita. Walaupun agak uzur, dan kita doakan agar kesihatan beliau baik. Tapi lihat dia sekarang tersandar kat kerusi dia. Pencen Perdana Menteri ada, tun lagi. Tapi kita ni, rakyat di bawah ini, kalau tak ada menabung sekarang, apa akan berlaku di masa akan datang?
Fikir yang itu cukup lah. Bukan banyak pun yang ada simpanan kita. Dah 4 kali saudara keluar. 4 kali dia bagi keluar. 4 kali masalah kita tak selesai. Kalau Anwar bagi keluar kali kelima, ya, apakah jaminan boleh selesai masalah? Tak boleh selesai, saudara. Tak boleh selesai. Akan ada lagi orang lain yang akan minta keluar. Mungkin kita selesai. Apakah orang lain selesai? Tak. Orang lain tak selesai. Orang lain punya masalah, kita juga kena tanggung. Sebab kita mencarum dalam KDSP caruman yang bersama. Ya. Jadi sama-sama bertanggungjawab. Mungkin dalam 10,000 contoh, 1 orang, 2, 3 orang ni berjaya atasi masalah dia dengan duit KDSP. Tapi yang lain, ya, oleh kerana yang lain tidak mengatasi masalah, tahun depan yang tidak dapat atasi masalah mereka itu akan minta lagi sekali keluar. Untuk kali ke-6 pula. Ya, oleh nak berlaku adil, nak menyelamatkan kepada orang yang betul-betul nak menyimpan duit, maka itulah tindakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Dan tindakannya itu praktikal dan logik dalam keadaan sekarang. Ya, dalam PKP okey lah, orang faham. Sekadar 4 kali keluar, tak selesai masalah. Nak bagi ke 5 kali, apakah 5 kali boleh selesai masalah? Mungkin boleh selesai 1-2 orang. Ha? Jadi ada pilihan yang dia bagi. Mungkin agak tidak apa pula. Tapi itulah, ya, pendekatan untuk menggambarkan betapa kerajaan Datuk Seri Ibrahim ini seboleh-bolehnya tidak mahu, ya, rakyat ini apa-apa ke dana. Tak ada langsung tabungan mereka sehingga mereka tua. Ya, ada lagi orang dia kata, macam mana Anwar tahu kita boleh hidup sampai tua? Ya. Sebab tu kita nak keluarkan duit sekarang. Sebab kita tidak ada jaminan umur kita boleh sampai 55 tahun. Ya. Kalau tak sampai 55 tahun, rugilah duit aku. Dapat kat bini aku. Bini aku dah lah muda. Jadi janda kaya. Lepas tu dia kahwin lain. Ada juga yang beranggapan sedemikian. Ya? Mana tahu umur pendek. Ya, tak sempat nak ambil KWSP. Bini aku sapu. Lepas tu dia kahwin lain. Ya? Saudara, kalau lah kita nak hujah dari segi agama, ya, tentang umur kita, satu apa pun kita nak buat. Kalau agak umur ini nak jadikan hujah untuk kita nak mengatakan bahawa kita kena keluar semua simpanan kita. Sebab kita belum tahu umur kita bila akan masih lagi diberi pinjam oleh Allah SWT. Kalau umur nak jadikan hujah, saudara, kalau lah Anwar hari ni, ya, sekarang ni pukul apa? Pukul 11 lebih kan? 11.30. Kalau Anwar umumkan esok pagi kerajaan membenarkan anda mengeluarkan, ya, duit KLBSP. Contohlah kalau Anwar benarkan. Anwar umum pagi ni. Esok pagi saya akan izinkan anda keluar KLBSP. Tiba-tiba lepas zuhur nanti kita meninggal dunia. Ya, tak dapat juga. Walaupun besok diumumkan boleh keluar. Tapi mana tahu nyawa kita. Mungkin tengah hari ni habis, petang ni habis, malam nanti habis. Tak sempat juga keluar. Kalau umur nak dikatakan sebagai hujah lah. Kan? Sebab itu saya katakan, ini bukan masalah umur. Ya? Agama ajar kita, kalau kita nak menyimpan, nak menabung, nak bekerja, anggaplah kita hidup selama-lamanya. Ya? Bila kita bekerja, mencari rezeki, ya, menyimpan, kita mesti berfikiran kita akan hidup selama-lamanya. Sebab itu kena cari duit, simpan duit. Macam tu. Ya? Tapi kalau nak beribadat, agama ajar apa? Kalau nak melakukan ibadat, anggaplah kita akan mati keesokan harinya. Macam tu. Jadi beza dia. Ya, bila nak beramal, kena ingat kita mati tak lama lagi. Tapi kalau nak bekerja, berusaha, kita kena ingat kita masa panjang. Ya, bukan untuk diri kita, isteri kita dan juga anak-anak kita. Ya, saudara ya. Dia lari melerik jauh ni. Satu lagi sebelum saya nak tutup. Ya, mungkin bebelan pada pagi ini. Satu esko Terengganu semalam difahamkan telah dikeluarkan waran tangkap kerana tidak hadir memberi keterangan dalam perbicaraan petisyen pilihan raya di Marang. Mahkamah keluarkan waran tangkap kerana dia tidak hadir, sepatutnya hadir, ya, di Mahkamah Pilihan Raya untuk memberi keterangan dalam kes petisyen di Marang. Bila dengar je berita itu keluar waran tangkap, hari ini dikabarkan esko itu mengeluarkan jadual penuhnya yang begitu padat untuk nak bagi tahu mahkamah
bahawa saya tak ada masa untuk bagi keterangan. Saya Esko, saya YB, saya Lebay yang lebih mengutamakan rakyat. Sebab itu, mahkamah ini tidak penting. Saya lebih penting sebab saya Esko. Saya ini ahli PAS. Orang yang berpegang kepada Al-Quran, hadis dan ijma' yang menyatakan bahawa kehakiman perundangan itu tidak mustahak. Yang penting saya ada program meresmikan gunting rambut. Saudara tengok Malaysia kini. Ya, bukan saya sebut. Dalam atur cara dia pagi itu dia ada program peresmian gunting rambut oleh Esko. Lebih penting dan mustahak daripada menghadiri perbicaraan mahkamah. Selepas itu dia kata dia ada program dengan Menteri Besar. Sambutan Ihya Ramadan. Ihya Ramadan, saudara. Ya, puasa apa? Bukan esok puasa. Bukan lusa puasa. Ya, bukan tulat puasa. Ya, tapi dah pergi program Ihya Ramadan. Esko, saudara. Sedangkan waktu itu sepatutnya MB je pun. Ramai lagi orang lain. Ya, MB pun boleh buat. Esko lain tak ada ke? Ataupun dia seorang je yang Esko dalam Terengganu. Kalau bukan Esko pun Adun tak ada ke? Ya? Kenapa itu lebih penting daripada kamu menghadiri mahkamah, wahai Esko? Di Terengganu ni, pelik-pelik saudara Esko dia. Ya? Tak tahulah saya sebab apa jadi pelik-pelik. Kemungkinan disebabkan oleh pemakanan kot. Kadang-kadang pemakanan ini juga boleh mempengaruhi kita. Ya? Mempengaruhi kesihatan kita, keupayaan kita. Mungkin kita makan nasi berkuahkan air oren ini boleh mendatangkan sesuatu keanehan ya pada perwatakan kita dan perangai kita. Jadi janganlah makan nasi campur dengan air oren. Kita bimbang dia akan mempengaruhi watak dan pemikiran kita. Ya. Jadi jawapan yang diberikan oleh Esko itu mempamerkan jadual dia, meresmikan gunting rambut, Ihya Ramadan. Ya. Saudara baca, amat tidak masuk akal untuk dia menjadikan hujah bahawa dia tidak boleh datang perbicaraan. Sebab dia tidak boleh datang perbicaraan, dia menyusahkan pihak-pihak yang lain. Dia melambat-lambatkan proses petition. Ya, yang ada kena-mengena dengan rakyat. Petition pilihan raya ini ada kena-mengena dengan rakyat. Sebab dia ini adalah satu kes membicarakan rasuah sewaktu berlakunya pilihan raya. Ya, di Marang. Dan saya difahamkan, seperti mana yang kita keluar dalam berita, ya, Malaysia kini juga turut melaporkan bahawa ada sumber daripada SPNM mengesahkan sudah cukup bukti mengatakan perbuatan rasuah memang betul berlaku di Marang waktu pilihan raya. Dan orang yang terlibat kemungkinan akan dipanggil oleh SPRM. Ya. Wallahi wabillahi, wallahi saya sokong PAS, pap bagi duit. Wallahi saya sokong PAS, pap bagi duit. Ini yang dibawa di mahkamah ni. Dan inilah yang SPM sedang siasat. Ya. Jadi itulah saudara. Setakat ini saja. Ya. Saya harapkan sekali lagi esok insyaAllah siapa yang ada rezeki berpeluang untuk berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.